Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk video pertama kali ni, cikgu akan masuk terus tajuk Maths kita yang pertama, iaitu sukatan membulat. Okay, dalam sukatan membulat ni, dia banyak bercerita tentang sudut, bulatan, panjang lengkuk. Kita kenal sikit lah kan. Okay. Kalau dalam satu bulatan tu, ni kita panggil lilitan kan. Okey, lilitan. So bila cikgu buat garisan macam ni, cikgu ambil ni kita panggil jari ataupun J. Ni pun J juga. Okey. So sudut yang di antara ni kita panggil theta. Okey, katakan ni A, B. So panjang lengkuk, sebab AB tu kan lengkuk kan. Panjang lengkuk AB ni selalunya kita panggil S. Okey, untuk kita faham ni, mula kita kena tahu theta ni. Theta tu sudut. So theta ni boleh jadi dalam rad atau degree. Okey. Rad tu singkatan untuk radian. Mungkin degree ni, degree bahasa Inggeris kita panggil darjah kan. Selalunya awak kenal kan, satu bulatan 360 darjah. Darjah kan sudut kan. Okey, tapi dalam bab ni kita akan kira theta kita dengan unit radian. Okey, mungkin ada yang tak pernah dengar, ada yang baru kan. Okey, so dalam satu bulatan kita ada 360 darjah. Okey, ni dalam darjah. Okey, kalau dalam radian, ni dalam darjah Kalau dalam radian adalah 2 pi. Pi ni kita selalu guna sebagai 3.142. Okey, bila dia tuliskan soalan, so guna pi sebagai 3.142, awak kena guna pi sebagai 3.142 kan. Okey, so kalau 360 darjah 2 pi, 180 darjah bahagi 2 lah kan. Belah kiri bahagi 2, belah kanan pun bahagi 2, so akan jadi pi. So kalau 90 darjah, kita 180 bahagi 2 dapat 90 darjah, pi pun bahagi 2, jadi pi per 2. Okey, itu dalam radian. Radian ni boleh dalam pi ataupun dalam nombor kan. Okey, so kita akan belajar penukaran darjah kepada radian. Formula dia simple saja, iaitu formula dia sudut dalam darjah darab dengan pi per 180. Okey, semua kan dah tahu kan, cikgu dah explain. Pi tu 3.142 lah nilai dia. Okey. Yang ni kalau penukaran darjah kepada radian. Okey, cikgu akan buat ni kat sini. Kat sini penukaran radian kepada darjah adalah sudut dalam radian darab dengan 180 per pi. Okey, 180 darjah kan per pi. Okey, tu formula dia. So cara nak ingat senang saja. Bila dia darjah kepada radian, sudut dalam darjah ni, belah kiri ni dia sama dengan unit yang belah kanan ke bawah Maksudnya yang biru tu kena sama unit. Yang sudut dalam darjah 180 pun dalam darjah. Kalau dalam radian kepada darjah ni, yang belah kiri ni radian, bawah ni pun kena unit radian. Pi tu unit radian lah. Okey. So cikgu bagi contoh.
Kalau nak tukar 60 darjah kepada radian so pakai formula ni pakai formula ni okey. So jadinya 60 sudut dan darjah 60 darab dengan pi per 180. Okey, kita potong kosong. 6 bahagi 6 1, 18 bahagi 6 3. So jadi pi per 3 right. Awak boleh tulis pi per 3 right, ataupun awak ambil pi ni 3.142 bahagi 3 lah. Ini kira. So kalau awak kira awak dapat kalkulator 3.142 bahagi 3 1.0473. Okey. Awak boleh ambil 4 tempat perpuluhan Tapi awak nak tinggal jawapan macam ni pun dah betul dah. Nak buat macam ni pun betul dah. Tapi kalau jawapan dia nak dalam bentuk pi, awak kena ambil yang atas tu lah. Pi per 3. Okey. Kemudian contoh lain. Kalau kita punya degree tu 120 darjah. Okey, tukar jadi radian. Okey, so 120 darab dengan pi per 180. Okey, potong kosong, awak ambil kalkulator 12 bahagi 18. So awak dapat 2 per 3. So 2 per 3 pi. Cukup lah. Nak tukar jadi pi 3.142 pun boleh. Ataupun awak boleh kalau contoh 50 darjah kepada radian. Ambil 50 darab pi per 180. Okey. 50 bahagi 180 awak dapat 5 per 18 kan. Awak boleh kira. So 50 darab pi. Pi kita 3.142. So bahagi 180. So dapat 0.8728. Okey, yang ni ambil 4 tempat perpuluhan So ni dah cara untuk menukarkan darjah kepada radian. Darjah kepada radian. Okey. Cikgu yang ajar pula macam mana nak tukar radian kepada darjah. So kalau awak ada 2 per 3 pi watt. Okey, tukar kepada darjah. So ambil 2 per 3 pi darab dengan 180 per pi. Pi kalau ada boleh potong. So 2 per 3 darab 80. So dapat 120 darjah. Okey, contoh pertama. Contoh kedua, kalau awak ada 0.5 right. So ambil 0.5 darab dengan 180 per pi. So sama 0.5 darab 180 bahagi 3.142. So akan dapat 28.64 darjah. So macam itulah cara untuk menukarkan radian kepada darjah dan darjah kepada radian. Okay. So kalau tengok dekat buku nanti ada banyak lagi lah contoh. Okey, kita tengok buku kejap. Okey, ambil tambahan tingkatan 5. Awak tengok surat nombor 3. Dia bagi contoh kat situ. Okey. Tukarkan setiap sudut kepada darjah. Maksudnya 2 per 5 pi. So macam dia buat 2 per 5 pi. Okey. Bila degree ni adalah rad kepada darjah kan. Maksudnya awak kena darab dengan
bawah dia tu pi. So darab dengan 180 per pi. So dia potong tu, dapatlah jawapan. Okey. Dia nak tukar 2.25 pula. So dia ambil 2.25 darab 180 darjah per pi. So awak kena ingat yang tu lah. Sama ada 180 darjah per pi atau pi darab pi per 180 darjah. So kalau yang ni degree, kena degree. Sebab dia sama bawah. Kalau pi yang ni kena radian. Sebab dia sama bawah. So yang ni rad kepada degree, darjah. Yang ni darjah kepada rad. Okay. So ingatlah benda tu. Okay. So kemudian kita kena tengok panjang lengkuk So panjang lengkuk sesuatu bulatan. Cikgu akan buat hari ni 2 subtopik, 1.1 dan 1.2. So 1.2 ni panjang lengkuk suatu bulatan. Okey. Dia ada cara untuk mendapatkan formula, tapi cikgu rasa awak pakai formula je terus, iaitu formula dia S sama dengan J theta. Okey, S ni adalah yang kita nak cari, iaitu panjang lengkuk J ni jari, theta ni adalah sudut. Okey, cikgu bagi contoh mudah. Kalau ada satu lengkuk bulatan, sukuan dia sektor bulatan, awak ada theta ni contoh 1.2 radian. Jari awak ni 5. Okey, cikgu panggil ni O, ni A, ni B. So panjang lengkuk AB, awak guna formula S sama dengan J theta. So S ni adalah panjang lengkuk. So S apa cikgu bagi nama? SAB, sebab panjang lengkuk AB lah. Okay, J kita jari. Yang ni adalah sektor bulatan. So jari dia sama kan, 5. Theta dia 1.2. So darab 5 darab 1.2 dapat 6. Okay, bear in mind that kena ingat bahawa theta ni adalah sudut dalam radian. Maksudnya kalau dia dalam darjah, awak kena tukar jadi dalam radian dulu sudut dia. Okey, cikgu bagi contoh sudut dalam darjah. Okey. Okey, katakan cikgu ada POQ. Ni 10 cm. Okey, sudut ni cikgu bagi 60 darjah. Okey, so panjang lengkuk PQ. So sudut dalam darjah, saya kena tukar sudut dulu. So 60 darjah kena tukar pada radian. Okey, bila 60 tukar kepada radian, awak kena ingat yang 180 tu duduk bawah lah, sebab geng dia kena duduk bawah. Nak 60 darjah duduk atas, 180 kena duduk bawah. Okey, so tengah ni pi. So tekan je kalkulator. Pi guna 3.142 60 darab 3.142 bahagi dengan 180. So akan dapat 1.0473. Ambil 4 tempat perpuluhan. So theta kita adalah 1.0473. So SPQ, panjang lengkuk PQ adalah R theta. R kita jari kita 10. 10. Theta kita 1.0473. So akan dapat 10.473. Okay, cm. Nak tulis tak apa, tak tulis pun tak apa. So tu sebenarnya panjang lengkuk lah. Okay, cikgu harap boleh faham lah. Okay. Kita tengok contoh buku teks. Okay,
Kita tengok contoh buku teks. Okey. Okey, cari panjang lengkuk S bagi setiap sektor P O Q yang berpusat di O seperti berikut. Okey. So PQ kan nak cari sama dengan S. PQ tu S. Tengok jawab penyelesaian tu. S sama dengan R. 5 ni R, J. R for radius lah kalau BI So kita J. J adalah 5. Theta adalah 0.9. Theta memang dalam radian dah. So kita boleh buat terus. So 5 darab 0.9 dapat 4.5. Okey, contoh B pula. S sama dengan J theta. J kita jari kita 6. Jari kita 6. Theta kita memang dalam radian. So pakai saja 6 darab 2/3 pi. So pakai kalkulator sahaja. So dapat panjang lengkuk dia 12.57. Okey, untuk C, panjang lengkuk PQ. Lengkuk PQ ke arah sini. So kita kena tahu sudut kat sini. Bila sudut yang biru tu 140, so kita ambil 360 tolak 140. 220. So ni tinggal 220. Tapi ni dalam darjah. Aku kena tukar dulu. Cara mana tukar? Okey. Ini dia tolak ni. So 220 darab pi per gang. Per gang dia 180 kan, ni gang. Darjah dengan darjah kena gang atas bawah. So macam dia buat, masuk 3.142 je. Pakai kalkulator you akan dapat 3.84. Okey, bila sudut dah tahu dah 3.84, jari dah tahu dah 10, awak darab sahaja. So dapatlah 38.4. Okey, itu contoh dekat buku teks Okey. So yang ni sama saja. Okey. Kita tengok pula contoh 5. Raja dia nak cari apa ni? Menentukan perimeter tembereng. Okey, tembereng tu apa? Okey, tembereng tu adalah, okey, ni bulatan. Okey. Tembereng tu awak nampak garis ni. Ni tembereng pink, ni tembereng pink. Ni ada 3 tembereng. Ni tembereng hijau. Ni tembereng biru. Okey, kita boleh cari luas dia. Luas setiap tembereng tu. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan berjejari 10 cm. Perentas AC mencangkum sudut 114. Okey, dia kata perentas. Perentas tu yang pisahkan tembereng. Ni yang cikgu birukan dia ni. Tak nampak je pakai kala lain. Yang AC ni tembereng. Yang hijau tu AC ni perentas. Yang hijau, the whole hijau tu adalah tembereng. So dia kata perentas AC mencangkum sudut 114. Okey, betul 114 sini pada pusat O. Hitung perimeter tembereng berlorek ABC. Ni nak perimeter. Perimeter maksudnya awak kena cari yang cikgu merahkan ni. Panjang cikgu merahkan ni. Okey. So macam biasa, bila kita nak cari panjang lengkuk, cikgu kita cari sesuatu, kita cari yang ni dulu, panjang lengkuk ABC. Bila nak cari panjang lengkuk ABC, sudut kena dalam radian. Okey, sebab tu dia tukar kan. So 114, dia ambil 114 darab dengan gang dia kena duduk bawah 114 darab pi per 180, dia akan dapat 1.990. So nak cari panjang lengkuk ni S lah, ni panjang lengkuk ABC ni S. So S ABC sama dengan J theta. So J kita adalah 10, theta kita adalah 1.990 lah. So akan dapat 19.90. Okey, itu baru panjang lengkuk. Okey, kemudian kita nak cari pula AC, panjang AC. Okey.
Kalau belajar dulu masa tingkatan 4 penyelesaian segitiga, awak akan ada petua cosinus kan. Okey, petua cosinus, sudut yang bertentang, garis yang bertentang dengan sudut boleh dicari jika tepi-tepi ni kita tahu. Okey, ni 10 lah jari dia, atas pun 10 lah. Okey, so kita pakai formula tu, AC kuasa 2 sama dengan 10. Siapa tak tahu boleh tengok formula. AC sama dengan A squared B squared tolak 2AB cos A, cos C. Cos C. So ni A squared, ni B squared tolak 2AB cos 114. Okey, yang ni memang dalam theta kena pakai lah. Jangan pakai dalam radian pula. Radian pakai kalau rumus S sama dengan arc theta je kan. So ni just masuk kalkulator saja. Okey, kalau cikgu lebih suka awak ambil panjang sikit, 4 tempat perpuluhan supaya tidak careless. So lepas awak dapat panjang AC tu, awak tambah 16.77 dengan 19.90. Awak dapatlah perimeter tembeveng. Okey. Okey, cikgu rasa yang ni awak boleh jawab dah ni. Okey, kita jawab soalan permasalahan 1 Okey, cikgu rasa nombor 1 ni nombor 1 ni tak ada masalah cikgu rasa. Dia direct question. Sorry. Kejap Okey, jap. Cari soalan nak buat. Dah 1.6 ni. Okey. Cikgu nak buat soalan. Katakan ni satu soalan. Sekejap cikgu nak salin benda ni dalam okey, sekejap. Okey. Okey, so kita tengok soalan ni. Bandaraya Washington di Amerika Syarikat dan bandaraya di Lima, Peru terletak pada longitud yang sama masing-masing dengan latitud 38.88 dan 12.04. Okey, awak kena faham latitude tu yang kita baca macam ni. Yang kita baca macam ni panggil latitude. Latitude boleh ada kat utara ataupun latitude selatan. Longitude yang macam ni lah. Okay. So sekarang ni dia kata yang bandaraya Washington tu 38.88. Maksudnya ni start kosong kan. So 38.88 dia kira sudut macam ni. 38.88. Ni utara. Lepas tu dia kata 12.04 selatan. So dekat selatan, ni kosong kat sini. Dekat selatan dia 12.04. Okey, diberi bumi yang berbentuk sfera mengenai jari. Okey, so jari adalah 6371. Anggarkan jarak dalam km antara dua bandaraya. So bandaraya Washington dekat atas tu. Ni Washington. Bandaraya Peru kat sini. So sudut dia akan tambah lah. So ibaratnya macam ni, cikgu lukis balik. W Washington dan Peru kat bawah. Sudut dia bila campur 38.88 tambah 12.04. Campur 38.88 tambah 12.04. Akan dapat 50.92 bila campur sudut tu.
jari dia 6371 km. So nak cari jarak, kena cari panjang lengkuk WP lah. So SWP sama dengan, okey, cikgu lupa, yang ni dalam darjah. Kita akan tukar kepada radian. Cara tukar kepada radian adalah darab pi per 180. So dapat 0.8888. Okey. So R theta, J theta, J kita 6371, theta kita 0.8888. Okey, kita boleh darab lah dengan 6371. So dapat 566.2.5448.